A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul dalam Voice Over Syarul Chapter. Hari ini saya akan kongsikan kisah seram yang diambil dari blog-blog di internet. Sebelum tu, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Jom dengarkan kisah yang pertama. Pengorbanan sebagai guru tak mengira waktu dan tempat. Yang penting niat murni mendidik anak bangsa. Walaupun terpaksa bertugas di kawasan pedalaman, bagi aku itu tak jadi satu masalah. Sewaktu pertama kali aku menjejakkan kaki di kawasan pedalaman di Malaysia Timur, perasaan aku tersentuh kerana keadaan di pedalaman ini berbeza dengan kehidupan aku di kota Kuala Lumpur. Masih ada lagi yang tidak menikmati kemudahan dan ada juga yang hidup di belenggu kemiskinan serta-merta datang keinsafan pada diri, dan ini menjadi satu semangat untuk aku berjasa pada penduduk setempat. Kedatangan aku untuk bertugas di kawasan pedalaman ini tidak keseorangan. Aku ditemani Rini, rakan aku sewaktu di maktab perguruan dulu. Aku dan Rini tinggal di kawasan rumah guru yang telah disediakan. Satu masalah bagi aku dan Rini adalah untuk membeli barang keperluan harian. Untuk kepekan, aku dan Rini terpaksa menaiki kenderaan pacuan 4 roda dan menempuh jalan yang berliku, sempit di hutan, dan masa untuk sampai ke pekan memakan masa lebih kurang 2 atau 3 jam. Penduduk setempat di kawasan pedalaman itu selalu berpesan kepada aku dan Rini, kalau ke pekan jangan pulang lewat malam. Menurut cerita, ramai orang telah menemui sesuatu yang tidak disangka. Rini begitu taksub dengan cerita-cerita penduduk setempat itu. Bagi aku, cerita-cerita itu hanya dongeng dan cuba untuk menakut-nakutkan orang baru seperti aku dan Rini. Aku tidak menyangka di dalam dunia ini bukan hanya manusia sahaja yang wujud. Tuhan juga mencipta makhluk lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Seperti biasa, setiap hari Minggu aku dan Rini akan ke pekan untuk membeli barang keperluan, terutama bekalan makanan. Kesempatan itu juga aku dan Rini perlu berjumpa dengan rakan-rakan yang mengajar di sekolah di pekan. Tujuannya untuk berbincang tentang satu pertandingan pidato yang akan diadakan kelak. Sudahnya aku dan Rini terpaksa pulang agak lewat. Aku melihat jam di dashboard, sudah menunjukkan pukul 12 malam. Lalu aku pun menoleh ke arah Rini di sebelah yang dah lena dibuai mimpi. Memandu pada waktu malam di jalan yang berliku itu agak menyukarkan. Sudahlah sempit, gelap pula. Aku terpaksa menumpukan perhatian semasa memandu. Tiba-tiba Rini terjaga dari lamunan. Zaid percaya ke tentang cerita-cerita orang kampung tentang misteri kawasan pedalaman ni? Antara percaya dan tidak percaya. Kenapa? Zaid boleh berhenti kejap? Rini nak buang air kecil lah. Alah Rini, tahanlah kejap. Ni kan tengah hutan. Lagipun awak tu kan perempuan. Kan apa-apa jadi kan susah. Aku melajukan sedikit Pajero yang aku pandu. Kesian pula melihat Rini yang dah tak senang duduk. Tak lama kemudian, aku melihat ada cahaya di hadapan. Rupanya sebuah warung yang terletak berhampiran tepi jalan yang lebih kurang 5 km ke arah sekolah yang aku mengajar. Tu ada tandas dekat tepi warung. Rini pergilah tumpang tandas dekat situ. Betul ke dekat sini ada warung? Pagi tadi lalu dekat sini mana ada apa-apa? Rasanya tadi adalah. Zaid perasan masa lalu dekat sini ada tapak warung ni. Rini je tak perasan. Yang ramai duduk dekat warung tu apa? Takkan penunggu hutan kot? Zaid temankan Rini boleh? Takutlah. Bila fikirkan keselamatan Rini, aku terpaksa menuruti permintaannya. Setelah meminta keizinan untuk menggunakan tandas dari tuan punya warung yang berumur dalam lingkungan 60-an, Rini pun dengan segera pergi ke tandas di tepi warung tersebut untuk menunaikan hajatnya. Sementara tu aku melihat apa-apa yang boleh aku beli untuk makan sewaktu sampai di rumah nanti. Suasana yang meriah tiba-tiba jadi senyap. Pengunjung yang ada di warung tu tidak bercakap sepatah pun. Semuanya hanya memerhati gelagat aku. Aku berasa hairan dengan keadaan tersebut. Seketika itu juga aku melihat kelibat Rini sedang menuju ke Pajero. Tanpa berlengah, aku pun bergegas ke Pajero. Cepatnya langsung awak tak bagi tahu yang awak dah selesai hajat awak tu. Tadi nak sangat Zaid temankan, dah selesai awak terus masuk kereta tinggalkan saya.
Setelah beberapa minit aku meneruskan perjalanan, aku perhatikan ada sesuatu yang tidak kena dengan Rini. Rini berdiam diri dan hanya memalingkan muka ke arah luar. Mungkin dia merajuk akibat aku memarahinya sebentar tadi. Tiba-tiba aku terhidu bau yang harum. Aku tahu itu bukan bau minyak wangi yang Rini selalu pakai. Zaid ada bawa apa-apa tak? Tanya Rini, tapi suaranya agak berbeza. Perlahan-lahan Rini memalingkan mukanya ke arah aku. Aku hanya dapat melihat wajah Rini sekilas pandang kerana aku terpaksa menumpukan perhatian aku ke hadapan. Tetapi aku dapat rasakan kelainan pada wajahnya. Bau yang harum tadi sudah tiada dan berganti dengan bau yang busuk dan meloyakan. Aku melihat wajah Rini dan amat terkejut. Tanganku menggeletar. Spontan aku tekan brek. Kereta berpusing dan terbabas ke tepi. Ketika itu yang ada di sebelah aku bukan lagi Rini. Mukanya menggerutu dan terkopak hingga menampakkan tulang pipinya yang tersembul. Matanya merah menyala, rambutnya kusut. Ketika makhluk itu menyeringai, terserlah sepasang taring tajam dan dari mulutnya mengalir lendir berwarna merah pekat dan busuk. Sewaktu aku sedang panik, makhluk tersebut mengilai dan terbang menembusi bumbung kereta. Setelah keadaan agak tenang, aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil menghidupkan enjin kereta. Pada waktu itu, aku teringat Rini. Sambil memecut ke arah warung tadi, aku rasakan aku dah berpatah semula agak jauh. Namun, tiada warung yang aku temui. Aku memandang jam. Sudah pukul 1 pagi dan tak lama kemudian, aku terlihat sesusuk tubuh terhuyung-hayang keluar dari beluka. Memang Rini. Ketika aku menghampirinya, aku melihat wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dan pakaiannya yang terlalu kotor. Aku dan Rini berpatah balik ke pekan. Sewaktu dalam kereta, aku tidak mahu berkata apa-apa. Aku tidak dapat bayangkan pengalaman Rini bersendirian di dalam hutan itu. Satu pengalaman yang ngeri bagi aku dan Rini. Tapi bagi aku, pengalaman seperti itu tidak akan melemahkan semangat aku untuk terus menjadi guru. Teringat pula aku ketika menyewa di sebuah bilik. Memang sedihlah aku cakap. Harap gaji sebagai mat dispatch je memang tak cukup. Aku menyewa dengan kawan sekampung aku, Bob. Boleh dikatakan kami ni dah macam adik-beradik. Susah senang hidup bersama. Jadi aku pun bercadanglah untuk berniaga di sebelah malam. Kononnya nak buka gerai makan dekat tepi jalan. Bila aku fikirkan balik, elok juga idea tu. Kami kerja start dari pagi dan petangnya pula balik. Rasanya boleh kot. Memandangkan kita orang pun bujang dan single. Jadi tak ada komitmen lah masa tu. Kawan aku si Bob ni pun memang pandai masak. Sedap jugalah dia masak. Boleh lah kot kami berniaga sebelah malam. Tapi memang tak dijangka langsung pada malam tu. Alahai, aku ingat orang yang duduk dekat gerai. Rupanya benda lain. Nak dijadikan cerita, masa tu aku dengan Bob dah prepare lah segala bahan-bahan untuk mulakan perniagaan kami. Mula-mula tu kami bajet satu meja je untuk pelanggan. Tapi lama-kelamaan aku rasa macam pelanggan kami bertambah. Dapat sambutan daripada orang sekeliling. Kami start berniaga dari pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi. Macam itulah rutin harian kami. Walaupun penat dan mengantuk. Tapi Alhamdulillah, bila sampai hujung bulan tak adalah sakit kepala nak mikir sewa bilik, bayar motor. Untung kami berniaga tu boleh cover tu semua. Kami berniaga pun bukan jauh. Bilik kita orang dekat atas dan kami berniaga di belakang bangunan kedai ni. Memang best lah, lagi-lagi kalau ramai pelanggan. Aku tak sangka juga mula-mula. Aku ingat mesti pelanggan kami tak suka dengan masakan si Bob tu. Tapi lama-kelamaan hinggalah ke satu malam tu, aku masih ingat jelas di fikiran aku. Masa tu kita orang tengah berkemas-kemas sebab jam pun dah dekat pukul 3 pagi. Tiba-tiba aku dengar bunyi motor dan nampak ramai budak-budak motor parking dekat depan tapak meniaga kami. Lebih kurang 5 orang macam tu lah. Bang, awal aku nak tutup. Kita orang baru nak order makan. Aku dengan si Bob bertentang mata antara satu sama lain. Si Bob pun faham apa maksud aku. Duit weh. Aku pun buka lah balik satu meja untuk diorang dan ambil order. Disebabkan korang adalah pelanggan terakhir, abang sanggup bersengkam mata demi korang. Nak order apa dek? Diorang pun gelak terbahak-bahak lalu buat order. Aku nampak si Bob, muka dah macam panda aku tengok. Ngantuk sangat rasanya. Aku pun cubalah bagi dia semangat. Bob, kita berkorban lah dulu untuk malam ni. Kalau esok kita lewat ke office, pandai-pandailah aku runding dengan bos. Si Bob pun tak nak banyak cakap, terus buat order. Masa Bob tengah memasak tu, aku pun menyapulah sikit-sikit tapak meniaga kami tu. Sambil-sambil sapu tu, aku dengar juga diorang bersembang. Memang riuh rendah lah masa tu. Weh, malam betul lah nasib kita orang hari ni. Plan nak racing ramai-ramai tapi accident pula. Lah habau betul. Mak rempit rupanya. Apa nak jadilah budak-budak sekarang ni. Masa tengah menyapu tu aku perhati juga motor mereka. Asal banyak sangat darah bodi motor ni? Accident ke? Aku pun rasa nak kepastian. Aku suruh motor-motor tu guna handphone aku. Lampu jalan ada dekat situ tapi tak jelas sangat. Aku pun suruh motor mereka.
Body kit dia habis hancur, macam baru lepas accident. Senang cerita, remuk lah badan motor tu. Ting ting ting, order siap. Wah, laju Bob masak. Aku pun bergegas menuju ke tempat Bob untuk hantar order. Aku pun agih-agih lah makanan tu pada diorang. Aku tanyalah juga sikit-sikit dengan diorang pasal motor tu. Dek, asal motor korang remuk? Korang accident ke tadi? Masa kita orang tengah racing depan jalan tu, kita orang bertembur dengan lori balak. Parah juga kita orang masa tu. Budak-budak ni, dah kalau accident macam tu asal tak pergi hospital? Aku rasa tak sedar hati pula dengan diorang ni. Betul ke tak cerita tu? Tentang sembang. Bang, ada tisu tak? Bagi air kosong 5 sekali ya. Aku pun hantarlah tisu dengan air kosong dia pun minta. Nah, tisu dengan air kosong. Jemput makan je. Aku nampak kaki seorang budak tu berdarah. Teruk sangat ni. Aku buat nak betulkan tali kasut aku sambil tengok bawah meja tu. Aku terpaku seketika, macam tak percaya. Dari pancaran cahaya lampu jalan yang sama-sama tu, aku nampak darah berlumuran di bawah lantai jalan. Ada yang putus kaki, ada yang luka-luka. Jangan-jangan aku cepat-cepat ke tempat Bob. Bob, aku rasa tak sedap hati dengan budak-budak ni. Kau tengok bawah meja tu, darah ada. Tadi aku nampak kau sembang-sembang dengan mereka. Korang cerita apa? Mereka cakap masa on the way ke sini mereka accident. Racing katanya. Kalau aku cakap mesti kau tak percaya ni Bob. Motor dia orang remuk macam accident teruk. Lagi satu, aku nampak ada seorang budak tu, kaki dia putus. Aku dengan Bob rasa ada sesuatu yang tak kena. Weh, kau ingat tak masa kecil-kecil dulu, kalau nak tahu betul ke hantu atau tak, tongging ke belakang. Aku tak cakap banyak masa tu. Memang rasa tak sedap hati. Kami sama-sama menongging memandang ke arah meja tu. Aku macam tak percaya dengan apa yang aku nampak. Wajah budak-budak tu penuh dengan darah. Ada yang siap tak ada tangan lagi. Asal buat macam tu bang? Kelakar lah. Kan kita orang dah beritahu tadi, kami baru lepas accident. Baru tadi kami mati. Budak-budak tu berdiri dari meja dan bergerak menuju ke arah kami. Aku bertentangan mata dengan Bob. Weh, kau nampak tak apa yang aku nampak? Barang-barang meniaga kami tinggalkan dan terus lari dari situ. Okey, itu dia kisah seram yang sempat saya kongsikan hari ini. Kita berjumpa lagi di voice over akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.